Fi Zilal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah merahmati dan memberkati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 272. Oleh sebab itulah satu peralihan pembicaraan dibuat, iaitu dari berbicara dengan orang-orang yang beriman kepada berbicara dengan Rasulullah SAW untuk menjelaskan beberapa hakikat yang besar yang mempunyai kesan yang mendalam dalam usaha menegakkan kefahaman Islam di atas asas-asasnya yang kukuh dan menegakkan tingkah laku Islam di atas jalan yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah tanggunganmu membuat hidayah pada mereka, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakan, maka kebaikannya kembali kepada diri kamu sendiri, dan tiadalah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keridaan Allah. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakan, kami akan sempurnakan balasannya dan kamu tidak akan dianiaya. Ayat 272. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dengan isnadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha daripada Nabi SAW bahawa dahulu beliau menyuruh supaya jangan diberi sedekah melainkan kepada orang-orang Islam sahaja, sehingga turun ayat ini. Dan selepas turun ayat ini, beliau pun menyuruh supaya sedekah itu diberikan kepada siapa sahaja yang meminta kepada anda dari segala agama. Hidayah adalah urusan Allah, bukannya dari ikhtisas manusia. Adapun urusan hati, hidayahnya dan kesesatannya, maka ia bukan urusan seorang makhluk Allah, walaupun dia itu Rasulullah SAW sendiri. Ia adalah urusan Allah yang Maha Esa sahaja. Kerana hati itu adalah dari ciptaan Allah, dan tiada siapa selain Allah yang boleh menguasai dan mengendalikannya. Tiada siapa yang mempunyai kuasa di atas hati-hati itu selain dari Allah. Tugas Rasul hanya menyampaikan perintah, dan urusan hidayah terletak di tangan Allah. Ia mengurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya dari mereka yang diketahui wajar menerima hidayah dan berusaha untuk mendapatkannya. Mengeluarkan urusan hidayah dari ikhtisas manusia itu menjelaskan hakikat yang pasti ditanam dalam hati setiap Muslim agar ia bertawajuh kepada Allah yang Maha Esa sahaja dalam usahanya untuk mencari hidayah, dan agar ia menerima bukti-bukti hidayah dari Allah yang Maha Esa sahaja. Kemudian hakikat ini juga melapangkan dada Rasulullah SAW dan dengan menghadapi kedegilan orang-orang yang sesat. Kerana itu hatinya tidak merasa bosan terhadap mereka apabila beliau berdakwah kepada mereka. Malah beliau menaruh perasaan belas kasihan terhadap mereka dan menunggu-nunggu keizinan Allah semoga hati mereka mendapat hidayah, dan semoga Allah memberi taufik kepada mereka ke arah mendapat makrifat Allah apabila ia kehendaki. Bukanlah tanggunganmu memberi hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu, hendaklah engkau lapangkan dadamu kepada mereka dan banyakkan toleransimu kepada mereka, dan hulurkan kebajikan dan pertolongan yang diperlukan mereka darimu, dan serahkan perkara mereka kepada Allah, dan ganjaran setiap
pemberi bantuan tersimpan di sisi Allah. Setiap mereka yang berkeperluan berhak mendapat pertolongan. Dari sinilah kita dapat melihat beberapa kemuncak toleransi yang tinggi dan gemilang, dan ke kemuncak inilah Islam mengangkatkan hati kaum muslimin dan melatihkan mereka supaya mencapaikannya. Islam bukan sahaja menegakkan dasar kebebasan beragama dan bukan sahaja melarang paksaan memeluk agama. Malah Islam menegakkan dasar yang lebih jauh dari itu lagi, iaitu ia menegakkan dasar toleransi insaniah yang diambil dari arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan bahawa seluruh orang yang berkeperluan itu berhak mendapat pertolongan dan bantuan selama mereka tidak berada dalam keadaan perang dengan kelompok muslimin, tanpa memandang kepada agama mereka. Ia juga menetapkan bahawa ganjaran bagi orang-orang yang memberi pertolongan itu tetap tersimpan di sisi Allah dalam segala keadaan selama infak itu bertujuan mencari keridaan Allah. Itulah toleransi yang membangkit dan menampilkan umat manusia ke depan. Hanya Islam sahaja yang dapat melakukannya dan hanya orang-orang Islam sahaja yang mengetahui hakikat-hakikatnya. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakan, maka kebaikannya kembali kepada diri kamu sendiri. Dan tiadalah kamu membelanjakan sesuatu melainkan semata-mata kerana mencari keridaan Allah. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu belanjakan akan disempurnakan balasannya dan kamu tidak akan dianiayai. Ayat 272. Kita tidak sepatutnya terluput dan memahami tujuan kenyataan menarik perhatian yang disebut dalam ayat ini mengenai sikap orang-orang yang beriman pada apabila mereka membelanjakan sesuatu. Dan tiadalah kamu membelanjakan sesuatu melainkan semata-mata kerana mencari keridaan Allah. Dasar memberi infak semata-mata kerana Allah. Inilah satu-satu sikap orang yang beriman. Dia tidak membelanjakan sesuatu melainkan semata-mata kerana mencari keridaan Allah. Dia tidak membelanjakan sesuatu kerana hawa nafsu dan tidak pula kerana sesuatu tujuan. Dia tidak membelanjakan sesuatu sedangkan matanya melihat kepada orang ramai untuk mendengar apakah mereka kata. Dia tidak membelanjakan sesuatu untuk menguasai dan mempengaruhi orang ramai atau untuk berlagak angkuh dan sombong terhadap mereka. Dia tidak membelanjakan sesuatu supaya ia disukai oleh orang yang berkuasa atau supaya ia dikurniakan bintang atau pingat penghargaan. Ia tidak membelanjakan sesuatu melainkan semata-mata kerana mencari keridaan Allah dan semata-mata ikhlas kerana Allah. Dan oleh sebab itulah dia yakin Allah akan menerima sedekahnya. Yakin bahawa Allah akan memberkati hartanya. Yakin bahawa ganjaran dan limpah kurnia Allah, dan yakin kepada balasan yang baik dari Allah kepada para hamba-Nya. Dan hatinya meningkat luhur dan bersih dengan sedekah yang diberikannya itu sedangkan dia masih berada di bumi ini lagi. Dan selepas itu, dia akan memperolehi pemberian Allah di akhirat pula dan seluruhnya merupakan limpah kurnia ilahi. Kemudian ayat yang berikut secara khusus menyebutkan salah satu dari saluran-saluran mengeluarkan sedekah dan menayangkan satu gambaran peribadi yang halus, bersih, jujur dan mulia bagi sekumpulan orang-orang yang beriman, iaitu satu gambaran yang menggerakkan perasaan dan menyedarkan hati untuk memahami kumpulan manusia yang berjiwa enggan meminta pertolongan dan bantuan kerana itu mereka tidak menghinakan diri dan tidak boleh dihinakan. Mereka enggan meminta dan enggan bercakap. Ini masuk dalam ayat 273
73 yang akan dibincangkan kemudian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.